Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang bertanya, adakah sambutan Hari Guru juga merupakan perayaan orang kafir? Ini sudah sedia maklum bahawasanya perayaan dalam Islam cuma dua sahaja. Bagaimana Ustaz? Saya soalan-soalan begini saya agak lucu sikit. Kenapa saya kata sedemikian? Dia masalahnya kita yang menyempitkan kefahaman perayaan. Ya, kita tidak nafikan. Cuba kita bayangkan, kenapa kita kata di dalam Islam hanya ada dua perayaan sahaja? Ya, saya tidak nafikan. Nabi SAW sebut di dalam hadis, ketika Nabi berada di Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah menyambut perayaan. Kemudian Nabi SAW menyebut Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dua perayaan di zaman jahiliah itu dengan perayaan yang lebih baik daripadanya, iaitulah perayaan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Kita tak nafikan hadis itu, tetapi kenapa kita terlampau rigid sehingga kita memasukkan semua jenis perayaan dalam kategori yang sama? Kenapa sampai begitu sekali? Cuba kita bayangkan, bukankah ada hadis yang lain? Ada hadis yang lain, antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau, dan hadis ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW bersabda, "Inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin faman ja'al jum'ata falyaghtasil." Nabi SAW sebut tentang hari Jumaat, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumaat ini adalah hari raya. Allah Ta'ala jadikan hari Jumaat itu sebagai hari raya untuk semua orang Islam. Maka sesiapa yang akan datang untuk menunaikan salat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis sahih. Maksudnya, kalau kita kata dalam Islam ada dua perayaan sahaja, kenyataan itu bertentangan dengan hadis ni. Kalau kita tengok hadis ni dah ada tiga perayaan. Kerana itu perayaan apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Aidul Fitri. Kenapa apa yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri? Iaitulah perayaan yang agama suruh, ataupun perayaan kita merayakan perayaan Aidul Fitri dan Aidul Adha, kerana hal itu adalah perintah agama. Dan perayaan ini ada ciri-ciri agama, pada perayaan itu juga ada ciri-ciri adat. Apa maksud saya? Sebagai contoh, yang kita ditegah mewujudkan perayaan selain daripada perayaan Aidul Fitri dan Aidul Adha, iaitulah perayaan dari sudut agama. Ciri-ciri agama yang ada di dalam sesuatu perayaan. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengadakan perayaan hari perayaan selain daripada Aidul Fitri dan Aidul Adha, iaitulah dalam erti kata kita mengharamkan puasa pada hari itu, kita wujudkan solat hari raya pada hari itu. Itu yang ciri-ciri agama yang ada pada perayaan. Perayaan yang sebegitu tak boleh diadakan melainkan dua itu saja. Itu betul perkataan tu, kalau itu yang dimaksudkan. Adapun perayaan-perayaan adat, perkara ini luas. Perkara ini bergantung kepada keperluan kehidupan manusia. Hari Guru yang ditanya itu tentang hari Guru. Hari Guru ni termasuk perkara-perkara yang tak ada kaitan agama, bahkan ia diwujudkan untuk memenuhi keperluan masyarakat itu sahaja. Kita tak mewujudkan apa-apa ibadah khusus pada hari Guru. Kita tidak mewujudkan sembahyang hari raya, sembahyang hari raya Guru, tak ada. Kita tidak mengharamkan puasa pada hari itu. Kita tak ada perkara itu. Maka dia jauh dari unsur agama. Kerana itu perayaan Guru bukan perayaan agama, sebaliknya perayaan adat yang mana ikut suasana lah masyarakat kita adakan perayaan itu, maka dia termasuk dalam perkara-perkara yang diharuskan di dalam syarak. Saya agak pelik bagaimana sebahagian orang suka menjadikan umat Islam ni terjebak ke dalam perkara yang akhirnya mereka sendiri yang terjerat dengan cara berfikir itu.
kita sendiri yang menjeratkan diri kita, menempatkan diri kita dalam suasana yang menyukarkan diri kita sendiri. Kenapa sedemikian? Sedangkan agama memberi keluasan. Kita jangan lakukan perkara yang ditegah dalam agama. Kita boleh melakukan perkara-perkara yang diberi kebebasan dan keluasan di dalam agama dengan syarat menjaga adab-adab yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam perayaan Hari Guru, apa perkara yang menyalahi syaraknya? Tidak ada apa-apa perkara yang menyalahi syarak. Tak ada sekolah yang mengharamkan puasa pada hari itu. Tidak ada sekolah yang mewujudkan khutbah ataupun solat hari raya perayaan guru. Tak ada menunjukkan perkara itu termasuk dalam perkara-perkara yang ada keluasan di dalam agama bagi tujuan untuk mengenang budi, berseronok pada para sesama pelajar dalam selagi mereka dalam zaman persekolahan. Tujuan itu, tidak ada tujuan lain melainkan tujuan untuk mendatangkan kegembiraan, dan ada tujuan-tujuan yang lain yang kebanyakannya memiliki manfaat dan kebaikan kepada para pelajar. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua atas jawapan saya ini. Wallahu a'lam.